Hai murid-murid, kita berjumpa lagi dalam Sains tahun 4. Oke, hari ini kita akan sambung semula pelajaran minggu sebelum cuti, yaitu dalam unit 7, tajuk tenaga. Hari ini kita akan coba bincangkan tajuk sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Oke, mari kita lihat. Oke, umumnya sumber tenaga terbahagi kepada dua, yaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh dibaharui. Apakah sumber tenaga yang boleh dibaharui? Kita tengok contoh. Contoh yang pertama adalah ombak. Yang kedua, biogeosim. Seterusnya adalah angin. Yang keempat, matahari. Dan kelima adalah air. Kita tengok contoh pula yang tidak boleh dibaharui, yaitu bahan api fosil dan bahan nuklear. Di bawah bahan api fosil terdapat gas asli, arang batu, dan petroleum. Oke, mari kita lihat satu-satu. Oke, kita tengok dulu apakah maksud sumber tenaga yang boleh dibaharui. Maksudnya adalah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan dan tidak akan habis. Maksudnya sentiasa ada dan tidak akan habis. Oke, ringkasnya kita boleh lihat di sini ada O, B, E, M, E. O untuk ombak, B, biogeosim, E, air, M, matahari, dan E, angin. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu ombak. Ombak wujud secara semula jadi. Kita boleh lihat ombak apabila kita pergi ke pantai. Oke, yang kedua adalah biogeosim. Oke, dalam gambar ini biogeosim itu merujuk kepada bahan api bakar di sini, yaitu kayu api. Yang seterusnya, air. Air sentiasa ada di persekitaran kita. Air yang kita gunakan untuk mandi, memasak, mencuci, di mana-mana pun ada. Yang seterusnya, matahari. Hari-hari kita akan melihat matahari kan? Jadi matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada. Tidak pernah tidak ada. Dan yang terakhir adalah angin. Walaupun kita tidak boleh melihat angin, tetapi kita boleh merasa kehadiran angin. Angin membantu kincir. Angin di sini untuk bergerak. Sekiranya tidak ada angin, kincir ini tidak akan bergerak dan dia akan berada dalam keadaan tegun. Oke, sekarang kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Maksudnya, apabila sumber ini habis, maka habislah dia. Dan mengambil masa yang sangat lama untuk terbentuk semula. Oke, kita lihat contohnya. Baiklah,
Seperti slide yang mula-mula tadi, sumber tenaga tidak boleh diperbaharui terbahagi kepada dua, iaitu bahan api fosil dan bahan nuklir. Bahan api fosil yang pertama adalah arang batu. Okey, ini adalah arang batu. Yang kedua, gas asli. Kita biasa lihat kan. Yang ketiga adalah petroleum yang digunakan dalam kenderaan. Okey, yang seterusnya, bahan nuklir. Apakah contoh bahan nuklir? Okey, yang ini, uranium. Bahan nuklir yang boleh meletup. Sembilan. Kita perhatikan soalan. Okey, ini adalah soalan dalam buku aktiviti kamu. Muka surat 69. Penjelasan sumber tenaga. Sumber tenaga dikelaskan kepada tenaga boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui. Okey, dalam tenaga boleh dibaharui, dalam nota yang kita lihat sebelum ini, tenaga boleh dibaharui ada 5. O, B, A, M, A. Okey, kita lihat di sini. Contoh yang diberi adalah matahari. Apakah contoh lain yang boleh kita bagi? Okey, di sini cikgu ambil contoh angin. Terdapat 3 lagi tenaga boleh dibaharui yang kamu boleh tulis di sini. Okey, sekarang kita tengok pula tenaga tidak boleh dibaharui. Contoh yang diberi di sini adalah gambar pelantar minyak. Pelantar minyak ini tugasnya adalah apa? Untuk menggali hasil mentah atau galian mentah seperti gas asli dan petroleum. Jadi ini adalah di bawah bahan api fosil. Okey, yang pertama bahan api fosil. Kalau bahan api fosil sudah diberi, yang di sini kita letak apa? Bahan nuklir. Boleh? Tenaga berikut. Sumber tenaga boleh dibaharui. Cuba ingat semula. Ya, sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Okey, yang kedua, sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Maksudnya, sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Okey, soalan C. Nyatakan 2 alasan mengapa kita perlu menggunakan sumber tenaga secara berhemah. Okey, untuk soalan ini ada banyak jawapan yang boleh diterima. Bila kita tengok di sini, soalan minta 2,
Jadi kita bagi jawaban 2. Ada 2 alasan. Yang pertama, cikgu bagi contoh. Pertama, untuk menjimatkan kos penjanaan tenaga. Dan contoh yang kedua, untuk mengelakkan pembaziran sumber tenaga. Oke, kamu boleh fikirkan alasan yang lain yang sesuai kenapa kita perlu guna sumber tenaga secara berhemah. Oke, seterusnya soalan D. Sekarang, cadangkan 2 idea bagaimana kamu boleh menjimatkan sumber tenaga. Dia minta 2 juga, jadi bagi idea bagaimana kamu boleh menjimatkan sumber tenaga. Berjimat cermat ya. Oke, cikgu bagi contoh. Yang pertama adalah berkongsi kenderaan. Yang kedua, yang ini cikgu bagi kamu peluang untuk mencari jawapan sendiri. Baiklah murid-murid, sampai sini saja. Selamat belajar.